Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna fafahhamna Sulaiman. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال ويسبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi rasa syukur atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita dapat bertemu pada malam ini seperti mana yang dirancang dan juga dijadualkan untuk kita meneruskan pengajian kitab Fiqh Manhaji yang kita telah pun masuk dalam pertemuan yang lepas berkenaan dengan solat berjamaah yang kita telah pun mukadimahkan perbahasan berkenaan dengan solat berjemaah selepas kita baca penghujungnya daripada bab berkenaan dengan sujud tilawah. Dalam pertemuan yang lepas kita telah membahaskan ataupun kita telah bincang berkenaan dengan tarikh ataupun sejarah solat berjemaah itu sendiri, bagaimana ia diasaskan ataupun bagaimana ia bermula. Dan kita dapat lihat bahawasanya Nabi SAW melaksanakan solat berjamaah apabila berhijrah ke Madinah. Sedikit untuk saya ulang. Ini satu perkara yang perlu kita ambil maklum bahawasanya permulaan daripada solat ini, solat berjamaah ini dilaksanakan seawal Nabi SAW berhijrah di Madinah. Bermulanya apabila ditubuhkan ataupun diasaskan masjid yang pertama tersebut, dan seterusnya semakin berkembang dan juga berkembang. Dan cuma yang perlu kita berikan penekanan, sebahagian daripada kita mungkin mengetahui bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam pertemuan kita yang lepas juga kita tekankan berkenaan dengan hukum. Saya suka untuk ulang, walaupun di sisi pendapat mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ataupun pendapat muktamad dalam mazhab kita, ia bukanlah satu kewajipan untuk kita solat berjamaah. Cuma apabila kita melihat pendapat dalam mazhab yang lain, apabila kita merenung kepada pendapat mazhab yang lain dan juga dalil-dalil yang pernah saya sebutkan sebelum ini, ada ulama yang mewajibkan untuk solat berjamaah sekiranya tidak ada keuzuran, dan ini adalah pendapat yang sebenarnya kuat juga dalam pendapat mazhab yang lain. Ini satu penekanan untuk kita ambil maklum bahawasanya solat berjamaah ini satu perkara yang penting apabila tidak ada keuzuran, dan juga perkara itu telah kita pun bincangkan. Seboleh mungkin kita meletakkan diri kita sebagai orang yang biasa ataupun melazimi solat berjamaah yang saya dah sebutkan. Untuk saya ulang sedikit, tuntutan untuk melakukan solat berjamaah ini bermula daripada, ini untuk lelaki ya, walaupun saya yakin dalam kita ada muslimat, tuntutannya bermula daripada solat Jumaat. Ini dari sudut tuntutan untuk melakukan solat tersebut. Seterusnya solat fardu subuh pada pagi Jumaat. Ini penting untuk saya ulang. Maksudnya solat fardu Jumaat, seterusnya solat fardu subuh pada hari Jumaat, dan kemudian solat fardu subuh pada hari yang lain. Ini turutan. Yang pertama tadi solat Jumaat, yang kedua solat fardu subuh pada pagi Jumaat, seterusnya solat subuh pada hari-hari yang lain, kemudian solat Isyak. Dia tak, kalau kita mungkin faham, kalau kita tengok masyarakat kita, maghrib mungkin ramai, ataupun mungkin zuhur kalau berkaitan dengan pejabat dan sebagainya. Tapi dari sudut tuntutan, maghrib dan zuhur itu ke belakang. Dia selepas solat subuh hari-hari biasa, hari Jumaat, hari-hari biasa, dan seterusnya ada bermula adalah solat Isyak. Kemudian solat Asar, selepas itu baru solat zuhur, dan kemudian baru solat maghrib. Ini dari sudut tuntutan. Jadi kalau kita nak letakkan kita punya keutamaan, nak susun kita punya jadual untuk yang permulaan lah, kalau biasa kita dah lazimi, tak ada masalah. Kita utamakan solat subuh pada pagi Jumaat terlebih dahulu. Sibuk macam mana pun kita cuba programkan perkara tersebut. Macam sebagai musim sekarang ni, ramai yang buat kempen
kalau di internet ataupun di media sosial tu mereka letakkan hashtag solat subuh seperti solat Jumaat, kempen solat subuh seperti solat Jumaat, seperti mana yang berlaku pada Palestin saat ni. Itu antara kempen yang dibuat. Itu satu perkara yang baik. Sebahagian masjid buat makan dan sebagainya untuk negeri-negeri yang cuti, mereka memang buat program pada hari Jumaat. Itu satu usaha yang sangat baik. Jadi saya seru untuk diri saya dan juga kita semua, letakkan solat berjamaah ini satu perkara yang sangat penting. Sehingga kan ada ulama menyebutkan perkara itu wajib berdasarkan pada dalil yang kita dah bahaskan. Jadi kita usahakan dengan sebaik mungkin. Kalau kita tak mampu untuk solat subuh, kita gantikan dengan solat yang lain. Maksud saya, subuh kita tak sempat ataupun terlepas, kita azam untuk zuhur kita hadir. Kalau terlepas zuhur, kita azam untuk asar dan seterusnya. Kalau kita dah biasa untuk maghrib dan isyak, kita tambah lagi dan sebagainya. Itu antara yang perlu kita bincangkan. Dan sedikit untuk saya tambah sebelum kita nak lanjutkan perbahasan. Ada solat-solat yang tidak disunatkan untuk berjamaah. Okay? Ada solat-solat yang tidak disunatkan untuk berjamaah. Yang tadi disunatkan untuk berjamaah, yang Jumaat wajib lah. Yang disebutkan oleh para alim ulama, antaranya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sekiranya seseorang tersebut, dia solat tunai di belakang imam yang solat qada. Okay? Dia solat tunai di belakang imam yang solat qada. Dia tidak dituntut. Adapun solatnya sah. Okay? Seterusnya, orang tersebut yang solat qada di belakang imam yang solat tunai. Okay? Orang yang solat qada di belakang imam yang solat tunai. Dia terbalik. Okay? Seterusnya, orang yang solat fardu di belakang imam yang solat sunat. Okay? Imam yang solat sunat, tapi yang belakang solat fardu. Solatnya sah, tetapi bukan menjadi tuntutan. Tidak menjadi satu sunat untuk individu tersebut melakukan solat sunat. Kemudian adalah orang yang solat tarawih di belakang imam yang solat witir. Imam solat witir, dia solat tarawih. Solat sah, tetapi bukan satu tuntutan. Juga antara lain, solat witir di belakang imam yang solat tarawih. Dia solat witir, tapi imam dia solat tarawih. Ini antara solat sunat tersebut yang tidak disunatkan untuk berjamaah. Okay? Sehingga kalau dibincangkan antara lain juga dalam pembahasan berkenaan dengan solat berjamaah ni untuk mukadimah ini, perlu kita tahu juga para ulama dulu dalam mazhab Syafi'i menyebutkan ada perbincangan berkenaan dengan solat ulangan. Okay? Solat i'adah. Solat ulangan ini bukan solat qada, tetapi solat yang kita boleh ulang solat fardu kita dengan tujuan dua. Pertama, membantu orang lain untuk dapat jamaah, ataupun kita yang nak mendapat jamaah. Okay? Contoh, kalau kita dah solat isyak di surau di masjid, kemudian kita pulang ke rumah, ada ahli keluarga yang belum solat, jadi kita bantu mereka ini untuk dapat berjamaah, kita solat sekali. Itu dibolehkan. Ataupun kita telah pun kita tak dapat berjamaah di masjid pada awal waktu, tetapi ada rakan kita yang telah selesai solat zuhur, misal contoh. Kita ajak dia untuk dia jadi imam kita ataupun dia jadi makmum kita. Dia boleh mengulang solatnya di situ untuk mendapatkan fadilat berjemaah. Ini berdasarkan kepada dalil yang ada yang tak perlu untuk saya huraikan. Tapi saya nak sebutkan perkara itu dibincangkan oleh para ulama sehingga boleh dituntut untuk melaksanakan solat berjemaah pada waktu tersebut. Okay? Itu sekarang untuk ulangan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak hadir dalam pertemuan yang lepas. Baik. Kita akan sambung perbahasan berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi imam. Okay? Syarat-syarat untuk menjadi imam. Syarat-syarat untuk menjadi imam, kalau lihat berdasarkan kepada skrin dalam kitab kita, sebenarnya pengarang meletakkan 3 syarat di situ. Walaupun sebenarnya ada syarat-syarat yang lain yang ditambah dalam perbahasan-perbahasan yang lain dalam kitab. Tapi tak apa, kita lihat dahulu apa yang disebutkan oleh pengarang. Yang pertama, sesiapa yang menjadi imam, kata pengarang di sini, dia mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu yang kebanyakannya bersifat nisbi ataupun relatif, bergantung kepada keadaan makmum. Dia banyak berhubung kait dengan keadaan makmum itu. Ia dapat kita simpulkan seperti berikut. Maksudnya ini buat kesimpulan sahaja. Walaupun ada huraian lain, kejap lagi kita akan cuba baca. Okay, satu persatu untuk kita lihat. Bukan senang untuk jadi imam ni, dan dalam masa yang sama bukanlah untuk kita sebutkan imam ni tak layak ataupun imam ni ada yang lebih baik. Cuma kita nak lihat dari sudut bagaimana ulama bahas berkenaan dengan perkara tersebut. Yang saya nak tekankan adalah dalam konteks semasa, kita perlu menghormati, khususnya di masjid telah pun dilantik imam-imam tersebut, dah diberikan tauliah, telah pun adanya proses temu duga dan juga pemantauan oleh pihak berkuasa.
Tapi kalau sekiranya ada masalah apa-apa, ada salurannya untuk kita bincang ataupun membuat aduan kalau sekiranya imam tersebut tidak lagi sesuai untuk jadi imam di satu tempat itu. Nanti saya urai panjang kalau sempat. Pertama kata pengarang, hendaklah makmum tidak mengetahui batalnya sembahyang imam atau dia tidak meyakininya. Ini syarat yang paling penting. Ini sangat penting sebenarnya. Hendaklah makmum tidak mengetahui batalnya sembahyang imam atau dia tidak meyakininya. Dia tak yakin kepada imam tersebut. Uraian di sini contohnya, dua orang berijtihad dalam menentukan arah kiblat. Setiap seorang meyakini arah kiblat yang berlainan antara satu sama lain. Oleh itu, salah seorang daripada keduanya tidak harus menjadi imam kepada seorang lagi. Ini kerana setiap mereka meyakini bahawa kawannya telah silap dan menentukan arah kiblat dan sembahyang menghadap ke arah tersebut adalah tidak sah. Maksudnya bila mana keduanya berselisih berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi rukun dalam solat, maka tidak boleh untuk menjadi imam dalam kedudukan tersebut. Okay? Ini yang ditekankan oleh pengarang. Mereka letakkan. Ini yang perkara utama. Maksudnya tidak mengetahui tentang kesalahan ataupun batalnya tuan imam tersebut. Okay? Walaupun ini sebenarnya ada huraian yang sangat panjang. Okay? Sebagai contoh, isu berkenaan dengan imam yang tak sedar dirinya batal. Okay? Imam yang tak sedar dirinya batal. Tetapi hal keadaannya makmumnya sedar bahawa imam tersebut telah pun batal. Maka imam tersebut tidak lagi boleh diikuti. Okay? Imam tidak lagi boleh diikuti. Kalau sekiranya boleh digantikan, istikhlaf ada perbahasannya dalam kitab kita tak dibincangkan detail. Kita hendaklah menggantikan tuan imam tersebut. Tetapi kalau sekiranya kita tidak boleh menggantikan tuan imam, maka di situ kita wajib untuk bermufarakah. Jadi kita pada makmum, para makmum mesti yakin kepada tuan imam tersebut. Yakin ini melibatkan perkara-perkara yang rukun lah. Kalau sekiranya ada perselisihan, ada keyakinan di situ bahawa solat imamnya tidak lagi sah, tidak lagi boleh diikuti, maka makmum tersebut tidak lagi boleh mengikut tuan imam. Jadi di satu masjid, subhanallah, contoh untuk mudah saya terangkan di sini, imam tersebut telah pun membaca ayat sajadah. Okay? Membaca surah sajadah pada pagi hari Jumaat. Dan kemudian imamnya telah pun sujud sajadah bukan pada ayat sajadah tersebut. Innamal yu'minuna bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujada ila akhir ayat. Imam tak sujud pada ayat itu. Tapi imam sujud pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-16. Jadi solat imam telah pun batal sebenarnya kerana imam telah pun sujud pada bukan tempatnya. Jadi makmum yang yakin tentang kedudukan tersebut dan mengetahui bahawa imamnya telah pun batal, maka tidak lagi boleh mengikuti tuan imam tersebut. Okay? Kalau boleh digantikan, orang yang hampir dengan tuan imam boleh digantikan. Tapi kalau sekiranya tidak boleh digantikan, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hendaklah kita tidak boleh mengikut tuan imam tersebut. Kerana syarat utama adalah imam itu mesti solatnya sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting, imam bukanlah seorang yang ummi. Sedangkan makmum adalah seorang yang qari. Yang ini tahu membaca Al-Quran dengan bertajwid. Okay? Tahu membaca Al-Quran tersebut dengan bertajwid ni, sebenarnya kalau ada kitab, kena conteng dekat situ, bukan bacaan Al-Quran secara keseluruhan, tetapi adalah bacaan suratul Fatihah, bacaan tasyahud akhir, dan juga bacaan takbiratul ihram yang merupakan rukun, termasuk juga salam. Kerana bacaan yang lain, kalau sekiranya jadi kesalahan pun, dia tak menjadikan solat itu batal. Okay? Tapi para ulama menekankan dua perkara yang banyak, yang panjang, iaitu suratul Fatihah dan juga tasyahud akhir tersebut yang merupakan rukun yang perlu disempurnakan. Semalam ada rakan saya di satu masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masjid besar lah. Beliau tanya satu soalan yang kita mungkin boleh bahaskan akan datang, cuma saya nak bagi contoh sahajalah. Isu berkenaan dengan mesti imam ni imam yang ummi, iaitu imam yang boleh membaca suratul Fatihah dengan betul, rukun-rukun dengan betul, iaitu imam tersebut membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad, dan imam itu berhenti walad, dan imam tu tarik nafas walad tadlin. Dia berhenti bukan untuk sebutkan walad tapi walad, dan berhenti di situ untuk tarik nafas. Jadi kami bincanglah, saya pun rujuk pada guru-guru yang lain, subhanallah, guru kami. Jadi itu antara isu yang dibincangkan lah. Itu menjadi khilaf ulama kerana itu ada perbincangan berkenaan dengan tajwid. Tapi ada pun hukumnya solatnya masih lagi sah, cuma afdal imam itu digantikan dengan imam yang lain.
kalau sekiranya memang menjadi kebiasaan imam itu sebutkan seperti itu. Ini sebagai contoh. Jadi isu yang kritikal di sini adalah untuk bila mana menjadi imam, sebenarnya pada rukun-rukun sebutan itu mesti dibaca dengan sempurna supaya tidak ada kita katakan isu yang menyebabkan keraguan bagi pihak makmum, khususnya bila imam itu baca dalam keadaan dibaca dengan kuat. Okay? Adapun surah dan lain-lain itu tak jadi masalah. Maksud saya bukan tak jadi masalah, boleh buat. Tapi tidak menyebabkan solat itu batal. Ayat tongan terbalik pun, ya solat itu ada maksudnya ada isu kesempurnaan, tetapi dia tak membatalkan solat. Jadi imam yang ummi ini satu perkara yang sangat penting. Sebagai contoh yang nombor 2 tu, boleh tengok. Yang dimaksudkan dengan ummi di sini adalah bacaan fatihahnya tidak betul. Nampak? Dia bukan yang lain. Bacaannya fatihahnya tidak betul. Cacat dari sudut sebutan huruf, keadaan syaddah. Dalam surah Al-Fatihah ada syaddah, kesemuanya perlu dipelihara. Seterusnya yang seumpamanya. Sekiranya makmum sama sepertinya, maka harus seorang daripada mereka menjadi imam. Yang lain ataupun yang lain menjadi makmum. Maksud dia, kalau contoh imam tersebut tidak boleh menyebut huruf-huruf tertentu. Semua baca kita sebutkan sebutan hurufnya huruf yang salah. Ataupun memang Fatihahnya sebagai contoh memang bermasalah di tempat-tempat yang sama. Tak apa, dia imamkan orang yang sama macam tu. Tapi kalau sekiranya ada yang qari yang boleh baca dengan baik, bukan qari antarabangsa Maksudnya qari ni dengan maksud boleh baca dengan baik. Jadi dia sebenarnya perlu menjadi imam dalam keadaan tersebut. Sebelum ini kita dah bahas panjang, boleh semak semula apa dia syarat dan juga syarat-syarat untuk menyempurnakan suratul Fatihah. Kan ada benda yang sangat banyak, isu berkenaan dengan pemeliharaan syaddah. Contoh-contoh syaddah tu saya dah sebutkan, antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Itu kita dah bahas hari tu. Baca bismillah, bukan bismillah dan sebagainya. Dia tajwid satu perbincangan, tetapi ini untuk menyempurnakan suratul Fatihah untuk sah solat. Ramai orang mengaji tajwid bersungguh-sungguh, alhamdulillah bagus. Tetapi kita hendaklah menyemak bacaan suratul Fatihah kita hendaklah juga semak bacaan tasyahud akhir kita, kerana itu menjadi rukun dalam solat. Ada isu-isu yang menyebabkan solat itu terbatal kerana pemeliharaan kepada syarat-syarat Fatihah, syarat-syarat berkenaan dengan tasyahud tadi tidak disempurnakan. Itu perlu disemak. So imam mestilah imam yang ummi, imam mestilah imam yang qari, yang hal keadaannya bukan di kalangan imam yang ummi, yang tidak boleh membaca dengan baik. Itu yang nombor 2. Yang nombor 3, imam bukanlah dari kalangan wanita jika makmumnya lelaki. Imam bukan di kalangan wanita jika makmumnya lelaki. Maksud di sini adalah sebenarnya hanya lelaki boleh mengimamkan semua kategori orang. Contoh, imam lelaki boleh dimakmumkan oleh perempuan dan juga khunsa. Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perempuan hanya boleh mengimamkan imam yang perempuan sahaja. Dan imam perempuan tidak boleh mengimamkan imam lelaki, makmum yang lelaki. Itu ada perbahasan. Jadi kita nak bagi tahu bahawasanya dalam turutan untuk menjadi imam dari sudut jantina itu pun ada. Kalau dalam turutan soft pun sebenarnya ada, dan kitab kita tak bahas. Dalam kitab lain ada. Maksud turutan soft bermula daripada imam, seterusnya makmum lelaki dewasa, seterusnya kanak-kanak, seterusnya khunsa kalau ada, seterusnya kanak-kanak perempuan sebagai ulama bahas, seterusnya kanak-kanak perempuan dewasa. Itu pun ada turutan, termasuk juga isu berkenaan dengan imam ni lah. Yang seterusnya di bawah itu sebenarnya diletakkan beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh tuan imam. Beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh tuan imam. Cuma saya suka untuk petik daripada beberapa rujukan kitab yang lain untuk kita sempurnakan ataupun kita nak tambah kepada input yang ada dalam kitab kita. Sebenarnya ada syarat di situ dari sudut sifat-sifat imam ni. Ni kita sama-sama boleh rujuk. Antaranya dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, ada sebenarnya lebih daripada 10 syarat ataupun 10 sifat yang ada pada tuan imam. Nampak begitu rinci tentang perkara ni ulama bahas sebab kita nak mengikut ataupun nak melaksanakan solat yang merupakan ibadat yang cukup agung. So nak jadi imam ni bukan perkara yang boleh kita lantikkan dengan begitu sahaja. Ini suka untuk saya kongsikan.
dari sudut sifat-sifat imam yang paling layak untuk menjadi imam. Ini boleh buat catatan tambahan untuk yang lain. Dalam kitab kita tak ada. Okay, cuma dia bagi ringkasan sahaja. Yang pertama, imam yang paling layak, okay, yang paling layak adalah imam yang lebih faqih, uh, lebih layak untuk menjadi imam. Yang paling teratas adalah sebenarnya imam yang faqih. Dia bukan umur, bukan isu seniority. Subhanallah, bukan isu seniority. Tak salah saya dalam kitab Sahih Bukhari, ataupun dalam kitab yang lain. Dalam Sahih Bukhari rasanya, ada perbincangan zaman dahulu, zaman salafun soleh. Ada imam yang kita sebutkan yang boleh solat dengan baik, yang bacaan Al-Quran yang cukup baik, hafazan yang baik, tetapi masih lagi kanak-kanak. Masih lagi kanak-kanak, nak sebut masih lagi kanak-kanak tu kalau sekiranya imam tersebut dia lapar, dia menangis. Tapi zaman tu telah ada pun orang yang boleh baca Quran dengan baik dan faham berkenaan dengan hukum dan sebagainya, tapi diletakkan di hadapan. Maksudnya ahli berkenaan dengan perkara tersebut. So, yang lebih faqih berada di hadapan. Walaupun mungkin belakang orang yang lebih berusia, depan orang yang muda, tapi faqih ini maksudnya faqih dari sudut hukum solat berjemaah, penjagaan berkenaan dengan isu taharah dan sebagainya. Dia faqih. Jadi dia ke hadapan. Okay? Itu yang ranking yang pertama. Ini disebutkan dalam banyak kitab sebenarnya. Yang kedua, lebih baik bacaan Al-Quran dia. Ini level yang kedua. Maksudnya yang pertama faqih, yang kedua lebih baik bacaan Al-Quran. Tak disebutkan berkenaan dengan berapa banyak Quran yang dihafal. Walaupun bagus, tetapi nak ditekankan adalah yang baik bacaan Al-Quran dia. Itu nombor dua. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah imam tersebut kalau sekiranya dari sudut turutan yang lebih zuhud di kalangan rombongan itu, di kalangan orang yang solat tersebut. Maksudnya siapa yang lebih zuhud, dia terkehadapan. Okay? Seterusnya, selepas zuhud adalah yang lebih warak di kalangan jamaah tersebut. Siapa yang zuhud, tak ada, cari tengok dari sudut orang yang lebih warak. Siapa yang lebih warak, dia layak untuk jadi imam. Seterusnya, yang dahulu berhijrah, ini ada perbincangan berkenaan dengan perkara ini dari sudut turutan pada zaman dahulu khususnya juga. Kemudian, yang lebih dulu masuk Islam. Kalau ada yang di kalangan mereka ni orang yang mu'alaf sebagai contoh, kena kira siapa yang masuk Islam dulu. So, dia layak untuk jadi imam. Seterusnya, yang lebih berusia. Nampak? Kalau kita lihat ni sebenarnya nombor 7. Yang lebih berusia, lebih tegak hadapan. Kalau yang atas-atas tadi tak ada, tengok siapa yang lebih berusia. Itu lebih tegak hadapan. Yang ke-8, yang lebih tinggi nasabnya. Maksudnya yang lebih baik nasabnya. Okay? Kemudian, yang lebih baik akhlaknya. Tak ada, turun bawah lagi, yang lebih baik akhlaknya. Siapa yang akhlak yang paling baik, dia tegak hadapan untuk jadi. Seterusnya, kalau sekiranya tak ada selepas daripada itu, yang lebih bersih pakaiannya. Okay? Pakaian yang lebih baik, so dia ada ke hadapan. Okay, ini ikut turutan, maksudnya ikut turutan. Kalau tak ada yang atas tadi, ni ikut turutan dia. Kemudian, ada juga ulama sambahkan di sini, yang lebih baik rupa parasnya. Itu sesuai untuk jadi imam. Okay? Masya Allah. Seterusnya, kemudian selepas daripada itu, yang lebih baik badannya, posture badannya. Seterusnya, yang lebih baik pekerjaannya. Yang ke-14, baru yang lebih bagus suaranya. Kita kadang-kadang kita lebih teruja lah imam yang bagus suaranya, tak salah. Tapi dia bukan tegak hadapan. Yang lebih utama adalah faqih. Dan seterusnya adalah yang lebih baik hal keadaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih baik bentuknya. Ini maksudnya dari sudut penampakan lah sebenarnya. Dan kitab yang lain dibahaskan lagi, dipanjangkan lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang adil di kalangan rombongan tersebut. Siapa yang paling adil sekali? So bagi dia jadi imam. Okay? Kemudian ada yang disebutkan siapa yang lebih balik, maksudnya lebih dulu balik di kalangan rombongan tu, so dia jadi imam. So tapi semua untuk saya simpulkan di sini dalam konteks masa kita khususnya di masjid, so tak ada isu sebab dah ada imam rawatib. Tak payah nak tengok lah dari sudut ranking tadi. Dah tak payah tengok lah. Tapi kalau sekiranya kita nak pilih imam yang contoh dalam rombongan dan sebagainya, boleh tengok dalam kedudukan ini. Ada perbahasan ulama, apa hukum kita solat di belakang imam yang fasik? Iaitu orang yang fasik atau masuk fasik? Masuk fasik. Orang yang hal keadaannya melakukan dosa besar dan juga dia bermudah-mudah dengan dosa yang kecil dan dibuat secara berterusan tanpa dia bertaubat. Okay? Hukum untuk imam dengan imam yang fasik. Para ulama menyebutkan bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk melantik dia jadi imam, kalau dah tahu tentang kedudukan tersebut, tidak boleh dilantik. Tetapi kalau kita solat dengan imam yang fasik tersebut dalam keadaan kita tahu, solat itu sah. Selagi mana rukun dan syarat-syaratnya sah, tetapi makruh.
Okay? Itu tentang perbincangan ni lah. Dia tak seperti mana saksi nikah dan sebagainya, isu berkenaan dengan wali dan sebagainya. Itu bab menikah. Ini bab berkenaan dengan solat berjemaah. Okay? So tadi dalam kitab kita kalau lihat di bawah tu ada beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh tuan imam, diletakkan di situ berkenaan dengan beberapa hadis, ada hadis juga disebutkan berkenaan dengan huraian tersebut. Sebenarnya juga sama seperti mana yang saya sebutkan tadi, lebih kurang perbahasan dia. So saya tak perlu untuk huraikan di situ. Sebelum saya lebih lanjut, kalau ada soalan, sebelum kita lanjut kepada cara mengikut tuan imam, ni sangat penting. Walaupun ni mungkin juga ulangan bagi sahabat-sahabat yang mungkin sedang baca ataupun ada ikuti kuliah-kuliah kitab solat berjamaah secara khusus. Kalau ada soalan perbahasan tadi, kalau tak ada kita boleh lanjutkan. Ustaz, kalau kita tak tahu Ustaz, tak apa lah. Kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu tak ada masalah. Cuma yang lebih berdasarkan kepada apa yang dalam konteks semasa lah, dalam konteks semasa. Contoh, biasa yang kita tak tahu ni adalah bila kita musafir, betul tak? Bila kita musafir, Betul. kita hukum secara zahir saja. Okay, kita hukum secara zahir sahaja. Kita nampak dah ada jemaah dan kita tak kenal pun orang tu siapa, maka kita ikut sahaja. Tak ada masalah. Lebih-lebih lagi solat zuhur dan juga solat asar. Kita tak semak bacaan Fatihahnya. Okay? Selagi mana kita lihat solatnya boleh diikuti dan kita pun memang ikut solat tersebut, kecuali isu berkenaan dengan nanti, bab yang akan datang. Bab berkenaan dengan isu makmum yang solat qasar, ikut imam yang tamam. Itu berkenaan dengan syarat sah berjamaah. Okay, itu berkenaan syarat berjamaah. Makmum yang qasar, ikut imam yang tamam. Itu memang tak boleh. Sebab apa? Orang yang solat qasar tidak boleh ikut imam yang sempurna solatnya 4 rakaat. Ini bukan dari sudut isu diri imam tu, tetapi isu pada solat imam itu. Tapi kalau kita tak tahu orang tersebut, secara zahirnya kita solat sahaja, tak ada masalah. Tapi bila mana kita solat, kalau contohnya subuh, maghrib, isyak, kita dapat kenal pasti perkara yang menyebabkan solat itu tidak boleh diikuti oleh tuan imam, kita wajib untuk mufarakah. Dalam bab kita ni tak ada lah. Tapi nanti ujung mungkin kita sempat bahas, bukan hari ni lah. Tapi kita lihat secara zahir sahaja. Boleh tak berbilang-bilangnya jemaah di surau, RNA dan sebagainya? Boleh. Tak ada masalah. Cuma yang tak boleh adalah di masjid-masjid utama. Itu memang tak boleh. Baru azan zuhur, dah ada imam di hadapan, solat berjemaah, kita buat jemaah lain di dalam dewan solat yang sama. Itu tak boleh. Okay? Tapi kalau sekiranya dalam kita di RNR, berbilang-bilang jemaah pun tak ada masalah. Kita tak tahu imam tu solat apa. Tapi kita nak buat solat dalam rombongan kita, boleh. Dengan syarat kita tak ganggu juga yang lain lah dan segerakan solat tersebut. Wallahu'alam. Baik. Kalau tak ada, kita lanjut sikit. Di bawah tersebut ada perbincangan berkenaan dengan cara mengikut imam. Ini untuk kita ulangi. Okay, cara untuk mengikut imam. Nampak macam benda ni basic. Tetapi perkara ni perlu diulang. Okay, perkara ni perlu diulang dan juga diperingatkan. Kemana-mana kita pergi sebenarnya kita dapat lihat orang yang solat berjemaah, sama ada orang yang regular datang ataupun orang yang sebenarnya dah sekali-sekala dia singgah, termasuk juga orang yang solat berjumaat, banyak yang melanggar perkara ini sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Perkara ini menjadi perbahasan yang sebenarnya ditekankan oleh para ulama kerana ini salah satu daripada adab untuk kita mengikut tuan imam, bukan seperti mana kita boleh ikut begitu sahaja. Kata pengarang di sini, cara mengikut imam sebagaimana yang disyariatkan tidak akan benar-benar terlaksana melainkan dengan beberapa syarat dan cara yang seharusnya diberi perhatian dan dilaksanakan. Ia banyak dan boleh kita simpulkan seperti berikut. Nampak? Seperti yang saya sebut, cara penulisan kitab ni semua secara ringkasan-ringkasan sahaja. Okay? Nak baca kitab ni hanya untuk ringkasan asas sahaja. Kalau kita nak baca yang lebih mendalam, sebenarnya bukan dalam kitab ni. Ini untuk bacaan asas dan juga perlu ditambah yang lain. Cara mengikut imam yang pertama, makmum hendaklah tidak berada di hadapan tuan imam. Ini juga merupakan syarat. Okay? Makmum hendaklah tidak berada di hadapan daripada tuan imam. Dalam posisi apa pun, solat kat mana pun, sekalipun solat dekat masjid, terutamanya solat masjid yang bertingkat. Okay? Kita mesti kena tahu imam itu berada di mana supaya kita tidak solat di depan daripada tuan imam itu. Sama ada di depan, dan ulama bahas di situ adalah yang hal keadaannya
paling terakhir adalah kita sama dengan tuan imam walaupun itu makruh, tapi tak boleh di depan daripada tuan imam walaupun imam berada di bawah ataupun di atas dan sebagainya. So kita mesti kena tahu. Kebanyakan masjid kalau bertingkat-tingkat mesti ada diletakkan signage di situ untuk tahu posisi imam berada di mana. Sekiranya dia berada di depan daripada imam, maka batal ikutannya. Nampak? Ini bukan maksudnya makruh ke apa, batal ikutannya sebab dia melanggar syarat untuk mengikut solat berjemaah. Kerana Nabi SAW telah bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam hadis yang sahih, innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maksud diikuti ini, kata pengarang, tidak akan berlaku melainkan orang yang mengikut berada di belakang. Maksudnya macam mana kita nak ikut imam? Mestilah kita kat belakang. Walau bagaimanapun, sekiranya dia berdiri selari dengan imam, maka ia tidak merosakkan sembahyang sekalipun hukumnya adalah makruh. Maksudnya, kalau contoh tangan saya ni lah, sahabat-sahabat boleh tengok, ni imam, ni makmum. Sama je. Solat itu masih lagi sah. Tetapi hukum dia makruh. Yang tak boleh adalah buku lali dia lebih daripada tuan imam. Sama ada memang dekat dengan tuan imam ataupun berada di atas ataupun di bawah daripada tempat solat tersebut. Dia memang tak boleh. Yang sama dengan tuan imam, solat masih lagi sah, tapi hukum dia makruh. Hadis tu hadis yang sangat penting sebenarnya, dihuraikan panjang dalam masalah-masalah yang lain. Okay. Disunatkan kepada makmum supaya berdiri di belakang. Okay, disunatkan kepada makmum supaya berdiri di belakang sedikit daripada imam, dan sekiranya dia berada di hadapan imam, maka batal solatnya. Kalau solat berdua, sahabat-sahabat, orang kita biasa solat berdua, kan? Macam ni, imam, contoh, makmum sini. Katakanlah ni kaki imam, makmum kat sini. Ataupun sejadah imam, makmum kat sini. Tapi sebenarnya yang lebih tepat kalau solat berdua dengan lelaki adalah imam, katakan ini kaki imam, makmumnya di sini sahaja. Okay? Maksudnya di belakang daripada buku lali sahaja dan rapat daripada tuan imam. Bukan macam ni. Okay? Dia macam ni je. Itu yang paling terbaik. Itu yang paling terbaik. Okay? Ada hadis Sayyidina Abdullah bin Umar solat bersama dengan Nabi SAW, masuk beliau duduk sebelah kiri, Nabi tarik duduk sebelah kanan di sisi daripada Rasulullah. Okay? Maksudnya di situ sebenarnya di sisi daripada tuan imam, bukan di belakang, kecuali solat yang ramai lah. Okay? Disunatkan kepada makmum supaya berdiri belakang imam dengan sedikit daripada imam, dan sekiranya dia berada di hadapan imam maka batal solatnya. Tadi ukuran yang diambil kira sama ada dia berada di belakang, sama ada dia berada di hadapan ataupun di belakang imam adalah tumit. Itu mesej yang penting. Maksudnya tumit yang dikira bukan sejadah. Okay? Bukan sejadah. Bukan juga posisi rokok sujud, tetapi adalah tumit. Di mana posisi tumit tersebut. Okay? Di mana posisi tumit tersebut yang diambil kira. Sebab tu sebenarnya, macam saya sebut tadi, kalau ini tumit tuan imam, kita belakang dia je. Macam tu. Ini yang paling sempurna sebenarnya untuk lelaki. Sekiranya bilangan makmum ada 2 orang atau lebih, maka hendaklah membuat saf di belakang daripada imam. Ini sebahagian pendapat. Okay? Kalau sebenarnya kalau 2 orang, okay, kalau 2 orang, sebenarnya kalau imam di sini, makmum berada di belakangnya kedua kiri dan kanan. Ini memang ada pendapat. Okay, tak salah saya dalam kitab Fathul Mu'in pun ada disebutkan panjang berkenaan dengan perkara itu. So sebenarnya kiri dengan kanan. Bila ada makmum yang lain datang di belakang, dia akan berada di posisi belakang ini. Maksudnya di belakang ni. Jadi dua-dua akan berundur. Walaupun ini tak biasa di masyarakat kita, tapi sebenarnya memang dua-dua berundur ke belakang. Itu yang paling tepatlah. Wallahu'alam. Okay. Seterusnya, jika sekiranya seorang sahaja, maka hendaklah berdiri di sebelah kanan imam. Dan jika orang kedua datang, dia hendaklah berdiri di sebelah kiri imam. Ini saya sebutkan tadi. Mula-mula datang, ini imam, ini makmum. Datang orang yang ketiga, kat mana? Kat sini. Okay? Sebenarnya macam tu. Tapi orang kita biasa duduk belakang kan? Taklah salah, taklah batal. Tapi utamanya duduk sebelah kiri tuan imam. Okay? Kemudiannya dua-dua berundur ke belakang atau imam melangkah ke depan. Contohnya ini imam, okay, ini imam, makmum ada dua-dua bawah belakang kan? Seorang lagi datang duduk kat mana? Ni imam dia. Makmum kat belakang ni. Dia berdiri kat sini. Jadi kedua-dua ni akan berundur ke belakang ataupun imam dia mara ke hadapan, makmum yang belakang ini yang duduk sama di tempat tersebut. Itu yang lebih tepat, walaupun wallahualam saya lihat di kalangan masyarakat kita tak biasa amal. Sebab kalau orang yang kedua datang mesti dia duduk belakang tuan imam. Sedangkan itu kalau berlaku kalau orang yang ketiga. Okay? Tak salah. Tapi kita sebutkan yang terbaik, yang afdal sebenarnya seperti mana turutan dalam kitab tadi. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir
bin Abdullah radhiyallahu an. Okey, ini sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Bukan Jarir ya, Jarir lain. Okey, ini Jabir bin Abdullah. Jarir sahabat Nabi SAW antara top 10 di kalangan sahabat yang memang handsome, ya amat. Okay, masuk Islam sekitar 40 ke 50 hari sebelum Nabi SAW wafat. Ni Jabir bin Abdullah. Yang saya sebutkan tadi Jarir, sahabat yang lain. Bila sebutkan aku sembahyang di belakang Nabi SAW, lalu aku berdiri di belah kanan baginda. Kemudian datang Jabir bin Sakhar dan berdiri di belakang kiri baginda. Ini dalil lah. Kemudian baginda Nabi SAW mengambil tangan kami sehingga kami diletakkan berada di belakang daripada baginda. Maksudnya dirunduk ke belakang. Bila mana jadi berdua seperti itu. Okay. Disunatkan jarak antara imam dan makmum tidak melebihi 3 hasta. Dan demikian juga jarak antara 2 saf. Maksudnya imam dengan makmum tersebut tidak boleh ada jarak yang terlampau jauh. Okay. Kalau dibahaskan berkenaan dengan solat di dalam masjid dan disolat di luar ataupun di lain daripada masjid, memang ukuran makmum yang jauh tersebut dengan ukuran saf yang terakhir adalah 150 meter lebih kurang. Okay, 150 meter lebih kurang. Tak boleh terlampau jauh walaupun kita nampak perkara itu. Okay, itu merupakan syarat dalam mazhab Syafi'i. Dari sudut makmum dan imam mestilah berhimpun di dalam satu tempat dan tidak boleh ada pemisahan ataupun jarak yang jauh antara saf terakhir dengan imam yang makmum yang baru angkat takbir tadi. Kalau memang terlampau jauh, solatnya tidak sah. Okay. Apabila makmum terdiri daripada golongan lelaki dan perempuan, maka golongan lelaki berada di saf pertama. Macam kita buat sekarang lah. Saf pertama di belakang imam. Maksudnya bermula itu adalah di belakang tuan imam. Kalau orang tanya kita, saf nak mula kat mana? Belakang tuan imam. Nampak muazzin kita sebenarnya dia akan berdiri di belakang tuan imam. Okay. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Yang atas saya tertinggal kat dalam kitab saya. Okey, atas ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disunatkan jarak dengan imam dan makmum tidak melebihi 3 hasta dan demikian juga jarak antara 2 saf. So antara 2 saf itu, saf yang depan dengan saf yang seterusnya tidak lebih daripada kita sebutkan 150 meter, termasuk juga orang yang solat dalam keadaan yang jauh, maksudnya saf yang panjang. Dan kemudian kalau di antara jarak antara 2 saf tersebut dikira sebagai pun jarak dia pun sama. Okay, walaupun mungkin kita solat dalam kita sebutkan kumpulan yang sangat ramai, tak nampak imam di hadapan, imam makmum di hadapan kita, saf di hadapan kita, itu merupakan rujukan kita dan kita tidak boleh terlampau jauh berada di posisi mereka. Okay? Itu sebenarnya. Apabila makmum terdiri daripada golongan lelaki dan perempuan, maka golongan lelaki berada di saf pertama dan di belakang imam dan perempuan berada di saf belakang lelaki. Sekiranya makmum hanya terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, maka lelaki tersebut hendaklah berdiri di sebelah kanan imam dan perempuan itu berada di sebelah kiri daripada imam. Ini biasa kalau kita solat berjemaah lah, dulu zaman PKP lagi lah. Imam, makmum, lelaki. Perempuannya duduk di mana? Belakang ni. Okay? Imam, makmum, perempuan dekat belakang. Itu yang menjadi keutamaan. Kalau sekiranya kita sempit ruang, kiblat bilik kita tak sama seperti mana, tak membantu untuk dapatkan ruang yang luas, tak ada masalah kalau sekiranya duduk rapat ataupun di sebelah daripada tuan imam. Tak ada masalah. Asalkan dapat solat berjemaah dan itu dalam keadaan uzur. Tapi kalau ada tempat yang lain, itu lebih baiklah untuk solat. Berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekiranya jemaah tersebut hanya golongan perempuan sahaja, maka imam yang juga seorang perempuan hendaklah berdiri di pertengahan kerana perkara tersebut sabit daripada Aisyah dan Ummu Salamah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Maksudnya kalau sekiranya dengan perempuan sahaja, pendapat yang kuat menyebutkan bahawa imam dan makmum tersebut berada dalam saf yang sama. Okay, yang berada dalam saf yang sama, tidak berada di hadapan. Ini bukti agama sangat menjaga tentang kedudukan wanita dalam kedudukan tersebut di sisi yang berbeza. Adalah makruh jika makmum berdiri seorang diri dalam satu saf. Makruh, tengok kebenaran kata bawah tu, perangan yang ketiga.
adalah makruh jika makmum tersebut berdiri seorang diri dalam satu saf. Saf panjang dia berdiri seorang-seorang. Hukum dia makruh. Okay? Bahkan dia hendaklah masuk ke dalam saf sekiranya didapati ada ruang yang lain. Jika tiada, maksudnya tak ada orang di situ. Disunatkan untuk menarik seorang daripada saf hadapan supaya berada di saf belakang bersamanya selepas takbiratul ihram. Ini menarik. Walaupun jarang berlaku. Okay? Susah untuk saya tunjuk. Saya pun tak sempatlah nak buat kita sebutkan slide ke dan sebagainya. Saya mohon maaf. Contoh, kita datang seorang-seorang. Saf semua dah selesai, kita datang seorang-seorang. Tindakan kita sebenarnya, kita makruh berdiri seorang-seorang. Kecuali kita yakin ada jemaah akan datang. Tindakan yang tepat adalah sebenarnya kita pergi di saf kanan daripada imam, okay, maksud kanan daripada makmum tersebut, kita berdiri di belakang orang yang berada di penghujung daripada saf tersebut dengan kita memberi isyarat kepada orang berada di hadapan yang second last untuk berundur ke belakang, dan itu sebenarnya saf bermula daripada sebelah kanan ataupun kiri. Okay, daripada awal sebenarnya tidak. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, wasitil imam, pertengahkan tuan imam. Jadi saf ini bermulanya di tengah dan kita akan merapat begitu, bukan ke kiri dan juga ke kanan. Okay? Itu yang terbaiklah. Adalah makruh jika makmum berdiri seorang diri dalam satu saf, bahkan dia hendaklah masuk ke dalam saf sekiranya didapati ada ruang, dan jika tiada, disunatkan menarik seorang yang berada di hadapan saf supaya berada di saf belakang bersamanya dengan takbiratul ihram. Nampak? Ini kitab sebut. Maksudnya kita boleh tarik orang depan. Yang penting orang tu bukanlah dia batal kan. Dia masih dalam solat. Kita boleh tarik dia. Orang yang ditarik disunatkan supaya menolongnya dengan undur ke belakang supaya dia mendapat pahala dan kelebihan tolong-menolong dalam kebaikan. Itu kata huraian sikit pengarang. Yang kedua, hendaklah makmum mengikut imam dalam semua perpindahan imam, yakni rukun qauli dan juga rukun fi'li, berdasarkan kepada apa yang kita dah sebut sebelum ni. Makmum tersebut hendaklah mengikut imam dalam perpindahan kepada imam. Maksudnya dia mesti kena ikut. Tidak boleh lewat daripada tuan imam dengan sengaja dan sebagainya. Okay? Dan semua itu melibatkan perbuatan. Imam bergerak, kita bergerak. Maksudnya imam rokok, kita rokok. Ini syarat dia. Imam bagi salam yang pertama, baru kita bagi salam yang pertama, hukum dia harus. Tapi yang afdal adalah salam yang kedua, contoh. Ini antara yang dibahaskan. Dan kemudian, kata pengarang di sini, ikutan tersebut ialah dengan maksud bahawa permulaan perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada perbuatan imam, dan imam terlebih dahulu selesai daripada makmum. Maksudnya di sini adalah isyarat untuk imam bergerak dulu. Seterusnya baru makmum, dia kata ulama. Okay? Sekiranya makmum terlewat daripada mengikut imam dengan satu rukun, maka hukumnya adalah makruh. Saja kita lewat. Baca surah panjang. Sedangkan tak perlu baca surah, baca Fatihah. Sengaja lewat, hukum dia makruh. Sekiranya terlewat dengan dua rukun yang panjang seperti imam sudah melakukan rukuk, iktidal, kemudian dia sujud dan bangkit kepadanya, sedangkan makmum masih lagi berdiri tanpa apa-apa keuzuran, maka batal sembahyang dia. Ini benda yang sangat penting sebenarnya. Saya ringkaskan aja lah. Kalau kita bukan maksudnya kita termasuk dalam golongan makmum yang muwafiq, yang wajib untuk habiskan suratul Fatihah dengan syarat-syarat dia, okay, sebenarnya bila mana imam rokok, kita kena rokok. Okay, setengah baca surah, kita rokok selepas daripada itu. Dan kita tak boleh ketinggalan daripada tuan imam tersebut hal keadaannya dengan dua rukun, iaitu kita ketinggalan dengan dua rukun yang panjang. Tapi kalau sekiranya kita nanti bahas berkenaan dengan masbuk dan juga muafiq, kita akan lebih faham tentang konteks ni. Yang ditekan di sini adalah imam mesti ikut makmum. Okay? Imam mesti mengikut makmum mesti mengikut imam dalam keadaannya, tertibnya selepas imam bergerak dan sebagainya. Ini disebutkan di sini. Tidak boleh menyalahi pada tuan imam dalam kedudukan tersebut. Sekiranya kelewatan yang disebabkan keuzuran seperti bacaannya lambat, baca lambat diuzur, maka dia boleh tertinggal daripada mengikut imam dengan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang tu macam mana? Maksudnya dia baca pelan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai imam rokok lah, dia baru nak Ar-Rahman sebagai contoh. Jadi dia wajib untuk habiskan suratul Fatihah tersebut dan diberikan keringanan dengan 3 rukun, iaitu sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, dia mesti rokok dah. Okay? Dia macam tu. Untuk makmum yang diberi keuzuran ni, tak boleh lebih daripada 3 rukun yang panjang dalam keadaan tersebut. Okay?
Kemudian dia hendaklah menambah kembali rakaat yang tertinggal. Ini isu dia kalau sekiranya tak dapat rakaat tersebut, imam telah pun sami Allahu liman hamidah dulu, so dia kena ganti pada rakaat tersebut. Okay? Wallahu a'lam. Yang bawah tu adalah ukuran jarak yang saya dah sebutkan tadi. 150 meter. Ukuran di bawah daripada, di belakang daripada soft makmum yang terakhir. Okay? Wallahu a'lam. Ada sedikit lagi yang depan tu. Ukuran jarak tu saya cadang nak sambung nanti yang akan datang. InsyaAllah kalau tak ada keuzuran. Sebab saya nak tambah sedikit nanti berkenaan dengan isu berkenaan dengan istikhlaf. Nanti saya akan sambung sekali dengan itu, dah senang. Walaupun sebenarnya bab ni bab yang sangat ringkas sebenarnya sahabat-sahabat. Sangat ringkas. Kalau ikutkan solat berjemaah ni ada kitab yang khas. Okay? Ada kitab yang besar-besar lagi yang bahas berkenaan dengan perkara tersebut. Termasuk juga di isu berkenaan dengan solat Jumaat yang wajib berjemaah dan sebagainya. Tapi tak apa, insyaAllah nanti kalau ada kesempatan nanti kita akan sambung secara bersekali. Saya nak ulang sedikit berkenaan dengan isu menggantikan tuan imam dan imam tersalah. Dan akan datang kita boleh pergi kepada solat qasar dan juga jamak. Cuma saya tak gabungkanlah sebab itu ada disiplin yang lain, kitab yang lain berkenaan dengan solat berjemaah. Ini kita baca fiqh manhaji sahaja sekadar untuk ulangan dan juga asas yang sangat asas. Okay, wallahu alam. Sebelum kita tamat, saya suka untuk buka soalan tu kalau ada. Ataupun ada yang tak jelas ke, ada yang saya terlampau laju ke, saya minta maaf. Cuma yang tadi saya sentuh benda yang basic saja dan seperti mana apa yang disebutkan dalam kitab. Kalau ada soalan boleh tanya. Secara langsung terus pun boleh, tak apa. Kita minta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Akhi. Ustaz, nak tanya, kalau yang tadi kan yang kata tertinggal apa, kalau kita apa boleh sampai maksimum 2 rukun panjang apa semua. Kalau jenis orang was-was macam mana Ustaz? Pasal kalau jenis orang yang dia datang sebenarnya masa daripada awal lagi imam angkat takbir dia tu, tapi dia was-was nak masuk, dia tu sampailah imam nak rokok baru dia boleh masuk. Adakah dia kena habiskan Fatihah ataupun dia boleh atau macam mana Ustaz? Masuk tadi adalah takbir ke ataupun dibaca Fatihah? Takbir. Okey. Pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana yang saya sebut, itu isu yang kita bincang ni sebenarnya isu yang detail. Yang perlu didetailkan panjang lah, tapi tak apa, sebab saya yakin sebelum ni pun kita dah pernah baca berkenaan dengan bab ini, tapi ini dalam kitab fiqh manhaji lah. Sebelum ni dalam kitab fiqh solat jemaah secara langsung, secara khusus. Berkenaan dengan makmum yang syak dan juga was-was. Pertama, kita perlu tekankan syak ataupun was-was ni sebenarnya dia berdasarkan kepada isu ilmu. Ya, memang itu merupakan gangguan daripada syaitan. Dan kalau buka dalam kitab Al-Azkar, sebenarnya Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama besar dalam mazhab kita, wafat 676 Hijrah. Imam Nawawi ada masukkan beberapa doa ataupun zikir ataupun amalan untuk yang orang yang selalu was-was ni. Walaupun di situ ada perbahasan, kalau was-was dari sudut solat ni sebenarnya tak apa lagi. Bukan maksud saya tak apa tu ringan. Tapi jangan sampai peringkat ada was-was yang lebih besar, iaitu was-was berkenaan dengan akidah lah. Cuma saya nak bagi tahu, jangan salah. Yalah, satu isu syaitan tu. Tapi sebenarnya isu dia adalah isu ilmu. Itu benda yang sangat penting. Maka bila mana kita angkat takbir, kita solat berjemaah, kita angkat takbir ni dah sampai awal dah. Imam angkat takbir, kita cuba angkat takbir pasung tapi tak masuk-masuk. Contoh, bahasa mudah dia. Sampailah imam dah nak rokok, baru mungkin kita boleh dapat takbir itu. Okay, saya sebut yang ini dulu sebelum selesai isu niat tadi. Maka sebenarnya perlu kita faham, perbahasan di sini adalah kita adalah adakah makmum masbuk ataupun muwafiq. Isu dia adalah masbuk ataupun muwafiq. Masbuk dan muwafiq secara ringkas, makmum sama ada dia wajib baca Fatihah sampai selesai ataupun makmum itu tidak wajib membaca suratul Fatihah, hanya wajib baca yang sempat sahaja. Okey. Ini perbahasan yang sangat panjang. Saya ringkaskan sahaja. Dikira untuk kita boleh rokok dengan tuan imam ini, ataupun maksudnya isu berkenaan dengan Fatihah ni, sebenarnya dikira bila kita start takbir. Bukan isu datang awal datang lambat. Masbuk dan muwafiq bukan isu datang awal datang lambat. Dia isu adalah adakah kita berdiri di belakang tuan imam dalam tempoh masa yang dapat satu Fatihah. Kalau kita angkat takbir Allahu Akbar, imam Allahu Akbar rokok. So kita tak dapat masa satu Fatihah itu.
So kita terus rokok dengan tuan imam. Kita tak ada keuzuran yang tiga tadi tu. Kita tak ada keuzuran. Yang ada keuzuran tadi adalah kita angkat takbir dah, tapi kita baca lambat. Contoh. Ataupun kita syak belum baca Fatihah ke dah baca Fatihah. Itu betul. Yang ini kita baru nak masuk. So kita angkat takbir Allahu Akbar. Imam dah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sempat baca 2 ayat dah. So kita secara pastinya di situ kita adalah makmum yang masbuk dan kita wajib untuk terus rokok dengan tuan imam. Okey? Kita diberikan keuzuran tersebut. Maksudnya keuzuran untuk tidak membaca suratul Fatihah seingat dengan sempurna. Adapun makmum yang muwafiq, yang dia dah masuk Fatihah dengan dia dah berada di belakang tuan imam, dia dah angkat takbir, kemudian berlaku syak pada diri dia, dah baca Fatihah ke belum, ataupun dia memang baca lambat, ihdinas sirat iyyaka, imam dah rokok dah, sedangkan tadi dia dapat masa satu Fatihah, maka dia wajib untuk habiskan Fatihah. Imam dibenarkan untuk lewat daripada tuan imam dengan 3 rukun yang panjang. Bila yang terakhir, sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, dia mesti habiskan Fatihah dia. Dan dia tidak dibenarkan untuk dia rokok dengan tuan imam. Sebab dia muwafiq. Yang tadi adalah dia masbuk. Jadi saya suka untuk ulang perkara itu supaya kita faham betul-betul lah. Masbuk dan muwafiq adalah isu berkenaan dengan adakah makmum itu wajib untuk membaca Fatihah dan menghabiskan Fatihah ataupun tidak. Bukan kategori, bukan isu datang awal datang lambat. Bukan hanya jadi semasa rakaat pertama sahaja. Dia boleh jadi setiap rakaat. Kena semak isu berkenaan dengan perkara itu. So, yang kedua, niat ni sebenarnya apa saja kita jadi lambat, sebenarnya mudah sahaja. Imam angkat takbir, kita datang, kita angkat saya takbir. Niat yang paling mudah adalah aku solat fardu maghrib. Cukup. Niat ikut imam, niat lepas tu. Itu sebenarnya mudah. Jadi tak payah kita nak angkat takbir banyak kali. Allahu Akbar, insya-Allah settle. Dan mungkin kita rasa susah nak masuk tu, kita niat panjang sangat. Aku solat fardu maghrib 3 rakaat, menghadap kiblat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu untuk orang yang mahir tak apa. Okay, untuk orang yang mahir tak apa. Tapi kalau sekiranya untuk orang yang maksud saya yang ada masalah was-was ni, cukup sekadar ambil qasad ta'arud ta'yin, aku solat fardu maghrib. Cukup. Lintaskan di hati sahaja. Kalau solat Jumaat, aku solat fardu Jumaat. Makmum. Cukup. Itu sangat membantu untuk isu orang yang ragu-ragu dalam masuk niat ni. Secara tak langsung dia mengganggu juga dalam solat berjemaah. Wallahu'alam. Kalau itu sekadar yang boleh saya jawab. Yang lain? Boleh ke? Alhamdulillah. Ada soalan yang lain? Tak ada? Ke ada yang type dekat checkbox? Saya tak boleh tengok. Sebab saya pakai handphone ni, saya tak boleh tengok kalau ada yang type di sana lah. Dekat checkbox tak ada Ustaz. Dekat checkbox tak ada. Okey, checkbox tak ada. Okey. Tak apa. Ada yang lain ke? Okey. Kalau sekiranya tak ada, saya rasa cukup sekarang tu. Kita sempat baca tadi berkenaan dengan kita ulang sikit perbahasan kita pada bulan lepas berkenaan